Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 5, tajuk selesaikan masalah koordinat nisbah dan kadaran. Okey, kita akan menjawab soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah ni kita akan diberi satu masalah, soalan yang berbentuk masalah. So kita akan selesaikan menggunakan beberapa step. Okey. Sebelum ni pun kita pernah belajar ada 4 step. Tapi 4 step tu bukannya kamu perlu tulis untuk setiap kali kamu menjawab soalan, tak. Itu adalah cara untuk mencari jawapan. Okey, kita tengok soalan dia ya. Okey, soalan dia nombor 1 ni, Sata chartes menunjukkan kedudukan. Okey, mula-mula kalau kita nak dapat soalan ni, soalan penyelesaian masalah ni, kita kena baca dulu. Kalau tak faham sekali, kita kena baca 2 kali. Okey. Okey, so kita baca tadi Sata chartes. Ini Sata chartes menunjukkan kedudukan tempat bertugas bagi 4 orang pengawas sekolah. Jessica bertugas di pintu masuk A. Ini Jessica bertugas. Jarak Resma bertugas dari Jessica ialah 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Ini ada maklumat yang dia bagi. So, ini soalan dia. Apakah koordinat tempat Resma bertugas? So, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama. Yang pertama, fahami soalan. Okey, kita faham soalan Jessica bertugas di pintu masuk A. Okey, ini kita faham. Jarak Resma bertugas Jessica ialah 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey, itu yang awak faham. Cari koordinat tempat Resma bertugas. Ini soalan. Ini apa yang awak faham berkenaan dengan soalan ni. So, apa yang kamu faham tu kamu gariskan. Okey, tak perlu kamu nak buat macam ni untuk melengah-lengahkan jawapan tu. Tak perlu. Okey, nanti memakan banyak masa. Okey. So, selepas fahami soalan, kita ada step yang kedua, itu apa cara dia. Kita fikirkan cara. So, kita fikirkan cara pada Sata chartes, tandakan jarak 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang dari pintu masuk A. So, kita kena tandakan 4 unit mengufuk. Okey, mengufuk tu maksudnya ke X. Lepas tu 3 unit mencancang maksudnya ke atas. Okey, ke tepi kanan dan ke atas. Kita tak akan pergi ke sebelah kiri sebab sebelah kiri ni tak ada lagi dah. Mana ada satu je, dia cakap 4, jadi kita akan pergi ke sebelah kanan. Lepas kita pergi ke sebelah kanan, kita akan pergi naik ke atas sebab mencancang ni maksudnya naik ke atas, menegak. Mengufuk ni ni macam ni. Okey. So apa step yang seterusnya? Kita tanda. Jadi apa yang kita dapat, kita selesaikan. Ini yang kita buat dekat sini. So kita conteng-conteng lah macam ni. Okey, jadi kita ini tadi koordinat Jessica. Jessica ni tadi 10. Okey, 10. So kita gerak 4 unit mengufuk. Jadi 1, 2, 3, 4 unit mengufuk. Okey, settle. Lepas tu 3 unit mencancang. 1, 2, 3. So ini adalah tempat Resma bertugas, iaitu 5, 3. Ingat baca koordinat dari bawah, bawa ke tepi. Okey. Nombor bawah ni dengan nombor yang di sebelah kiri ni. Okey, so koordinat dia adalah 5, 3. So, selepas kita selesaikan, okey, ini step dia tahu, step. Fahami soalan, fikir cara, selesaikan. Lepas tu step yang terakhir adalah semak. Jadi kamu semaklah. So, koordinat tempat bertugas Resma 5, 3. Ini yang kita dapat jawapan tadi. Koordinat tempat Jessica bertugas 1 sifar. So, kira jarak mengufuk. Jadi, 5 unit tolak 1, 4 unit. Ini kita belajar sebelum ni ya. Kita dah pernah mencari jarak koordinat ni. Kita dah belajar. Kita tolak faksi X dengan faksi X. 5 tolak 1, 4. Faksi Y dengan faksi Y. Jadi, 3 tolak 0, 3. So, betul lah ni 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. So, jawapan kita adalah tepat. So, jawapan kita dah tengok contoh pertama tadi. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, soalan 2 ni.
pada asalnya jisim bungkusan R dan jisim bungkusan T masing-masing ialah 1 kg dan 1 kg dan 4 kg. So, R ni 1 kg, T ni 4 kg. So, Herma memasukkan sebiji tembikar susu berjisim 2 kg ke dalam bungkusan R. Lepas tu, hitung jisim nisbah bungkusan R yang terkini kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini. So, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama adalah kita kena kumpulkan maklumat. So, bungkusan ni ada R, ada T. So, kita dia ni ringkaskan maklumat dalam bentuk jadual. So, bungkusan asal R dan T. Jisim asal R adalah 1 kg. Ni kita dapat dari sini. Okay, jisim asal T adalah 4 kg. So, jisim sebiji tembikar susu yang dimasukkan ke dalam bungkusan, ni sebiji tembikar susu berjisim 2 kg ke dalam bungkusan R. Okay, dia cakap masuk kat sini je, kat R ni je. Jadi dekat sini, 2 kg. Bungkusan T tidak dimasukkan apa-apa. Jadi, jisim terkini R ni berapa? Jisim T kekal 4 kg. So, soalannya, cari nisbah. Di sini kan dia cakap kan cari nisbah. Cari nisbah jisim bungkusan R yang terkini. Yang terkini tu maksudnya setelah kita tambah dua benda ni. Okay. Kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini. So, apa yang kita buat? Ni dia. So, jisim asal 1 kg. Jisim sebiji tembikar susu 2 kg. So, 1 tambah 2, 3 lah. So, jisim terkini bungkusan R adalah 3 kg. Jisim terkini bungkusan T adalah kekal 4 kg. Okey. So yang ni benda yang ni kamu boleh buat benda ni ataupun just kamu terus tambahkan terus R ni. Jadi, lepas tu apa perlu kita buat? Okey, selepas itu nisbah jisim bungkusan R yang terkini kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini. Jadi dia cakap R 1 tambah 2 tadi, temikai 2, yang ni asal 1, jadi 3. Okey, lepas tu, jadi dia cakap jumlah jisim untuk R dan T. So, R ada 3, T ada 4, jadi 7. Jadi nisbah dia adalah 3, 7. So, jawapan dia adalah nisbah jisim bungkusan R yang terkini kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini ialah 3 nisbah 4. 3 nisbah 7. Nisbah 3 kepada 7. Okey? Nisbah 3 kepada 7. So, bila nak buat soalan penyelesaian seperti ini, so kamu tak perlulah nak buat dalam bentuk jadual ni. Tak perlu. Just terus tulis jisim terkini bungkusan R 1 tambah 2, 3 kg macam tu. Lepas tu jisim terkini bungkusan T kekal 4. Macam tu je. Lepas tu, yang ni jalan penyelesaian yang kedua. Ni. Dapat ni, lepas tu yang terakhir tulislah apa kesimpulannya. Okay, so kita tengok ni. Ada soalan dekat sini yang all ni tanya. Apa ni? Burung hantu ni tanya. Berapakah nisbah jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini kepada jisim bungkusan T? Okay, ni soalan dia. Okay, so apa yang... Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya adalah berbunyi begini. Setiap hari Encik Lau memandu kereta dari rumah ke pejabat sejauh 36 km. Ini perjalanan dari rumah ke pejabat. 36 km. Dia menggunakan 3 liter petrol untuk perjalanan sehala itu. Berapakah jarak dalam km yang dilalui dengan 40 liter petrol? So, maklumat yang kita dapat adalah, ni dia. 3 liter petrol sama dengan 36 km. Ini satu hala. 36 km. Lepas tu 40 liter petrol berapa km? Ini yang kita nak cari. So, kita guna kaedah kadaran. Sebab kita nak cari jarak, jadi kita mula tulis jarak. Okay. Jarak, lepas tu petrol. Okay, jarak ni, yang pertama ni 36. So, 36 km. Okay, petrol dia 3 liter. Jadi, jarak ni anu. Jadi, kita letak sebagai anu lah. Yang ini 40 liter.
Okay, so macam mana kita nak cari jarak perjalanan? Jarak perjalanan tak sesuai perjalanan ni, kita ambil jarak dia, kita letak jarak, takut salah kan. Kalau kita letak jarak perjalanan, kalau bukan, salah lah. So letak jarak je, lagi selamat. So jarak yang ni sama dengan, so yang ni naik ke atas, dia akan jadi bahagi. Masih ingat kan yang kita buat minggu lepas, 40 liter bahagi dengan 3 liter. Lepas tu yang ke sini pula darab. So darab dengan 36 kilometer. Jadi 40 ni kita buat dalam bentuk per. Okey, lepas tu 3 liter darab dengan 36 km. Oleh kerana 40 kita tak dapat bahagi tepat dengan 3, so kita bahagi 3 dengan 36. 3 bagi 3 adalah 1, 36 bagi 3, 12. So 40 darab dengan 12 sama dengan 480 km. Okey, kenapa L ni hilang? Sebab L di atas dengan L di bawah kita boleh masuk. So, jawapannya adalah, kita tulis macam ni. Jarak yang dilalui dengan 40 liter petrol ialah 480 kilometer. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, ada soalan lagi. Berapakah hari Encik Lau boleh menggunakan 40 liter petrol untuk perjalanan ulang alik? So, di sini, okey, jangan lupa buat kerja rumah dalam buku teks awak. Muka surat 247. Buat soalan, apa tu? Cuba ini. Okey, cuba ini. Jawab semua soalan dalam cuba ini tu. Surat 247. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Satah Charters menunjukkan kedudukan beberapa tempat di dalam suatu bangunan pejabat. Okey, ini Satah Charters. Ini pintu utama, kaunter pertanian, bilik mesyuarat, kantin dan mesin perakam waktu bekerja. Okey, kita tengok je dulu. Lepas tu kita tengok soalan. Okey, soalan dia, nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dari S ke Q. Jadi, dari S ke Q. Okey. So, kita rimakkan dari S ke Q. Jadi, dia cakap jarak mengufuk. Kita tulislah macam ni. Jarak mengufuk sama dengan. Okey, lepas tu jarak mencancang. Mencancang sama dengan. Okey, so kita tahu S ni adalah ni 5, ni 2. So, S ni adalah 5, 2. Itu S. Okay, Q pula. Q ni 2, 4. So, Q 2, 4. Okay, Q 2, 4. So, jarak mengufuk kita kena tolak paksi X dengan paksi X. Jadi, paksi X dia 5, tolak dengan 2. Jadi, jawapan dia 3 unit. Wajib tulis macam tu. Okay, lepas tu jarak mengufuk. Okay, sekejap Ini 3 unit. Okay, jarak mencancang pula paksi Y dengan paksi Y. Oleh kerana 2 kecil, 4 besar, jadi kita letak 4 depan. 2 letak belakang. So, jawapan dia 2 unit. Ini je lah jawapan dia. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apakah jarak yang dilalui oleh Lucy dari rumah untuk ke kantin? Lucy dari rumah untuk ke kantin. Okey, kita padam dulu benda ni. Okey, mana rumah Lucy ni? Ini mesin perakam. Oh, rumah pula. Ini R. Ingatkan rumah. Okey, maaf. Bukan rumah. R. Maaf. Ni kaunter pertanyaan. Lepas tu ke kantin. Ni kantin. Okey, kita makan. Ni. Okey. So, R ni kita cari koordinat dulu. R ni koordinat dia 3, 1. 3, 1. Okey, kantin.
kantin 3, 5. 3, 5. Ingat Pakcik X baca dulu baru Pakcik Y. Okay, lepas tu jarak yang dilalui. Jadi kita kira lah jarak. Ini. Jarak lalui ni kita tak perlu tulis jarak mengufuk, jarak menjancang. Kita ambil daripada R. Terus daripada R. So, kamu tengok total Okay, padam ni supaya kamu tak keliru. Okay, kamu tengok betul-betul macam mana cikgu gerak. Okay, so daripada R ni. Okay, daripada R. Daripada R kita gerak pergi ke kantin. Jadi, kita gerak pergi ke atas. Jadi, 1, 2, 3, 4. 4. So, jawapan dia jarak sama dengan 4 unit. Just tulis macam tu. Dia tak perlu nak tulis panjang. Okay, kenapa dia tak ada jarak mengufuk? Sebab dia statik dari atas ya. Dia tak ada gerak tepi ni, tak ada. Tak ada. Ni je. Sebab itu aku cakap tadi tak perlu cari jarak mengufuk. Jarak menjancang. Just kira terus. Okay. So, soalan seterusnya. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Isi padu air yang tinggal di dalam botol J dan botol K masing-masing ialah 0.5 L dan 3 L. L ni okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Adira menggunakan 2 cawan gula perang dan 5 cawan tepung untuk membuat sejenis biskut. Berapakah cawan? Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, sebuah mesin pencetak dapat mencetak 400 keping poster dalam masa 1 jam 20 minit. Berapakah masa dalam minit yang diperlukan? Okay, so jangan lupa buat kerja sekolah yang saya bagi tadi. Jika tak faham, ulang semula. Please fahamkan, jangan sia-siakan apa yang kamu buat di rumah. Okay, so itu saja. Terima kasih.